saya rasa inilah first lecture awak dengan lecturer KMKJ dan juga pelajar KMKJ. So nanti setiap kali kelas saya nak ingatkan, kalau saya terlupa lah awak ingatkan saya ya, suruh share link kehadiran. Sebab awak punya kehadiran saya kena report dekat your lecturer setiap kali kita kelas tu. Okay. Thank you, madam. Okay. So, kita tengok topik 3. Semua orang buka topik 3 dekat lecture notes. Pelajar KMKPH awak dah print ke? Ke awak tengok daripada awak punya handphone? Dah print dah. Okey, bagus. Sangat mantap gitu. Okey, so saya akan share saya punya screen. Okay. So dekat dalam topik 3, kita ada 3 subtopik. First is solution of non-linear equations, Newton-Raphson method dan trapezoidal rule. Okay. So yang pertama ni sebagai introduction je lah sebenarnya. Dia, saya nak cakap dia sebenarnya bukan main untuk, kalau macam dalam soalan exam tu taklah keluar sesoalan sesenang macam ni. Yang soalan exam akan keluar dia dah masuk kepada Newton-Raphson method dan juga trapezoidal rule. Okay, yang ni introduction dia. Okay, dekat dalam subtopik ini kita akan belajar how to locate approximately a root of an equation by means of graphical consideration and or searching for a sign change. Okay. So kita tengok. Okay, some of the non-linear equation have no roots and are difficult to solve for the equation to find the roots. Okay, for example, kalau awak ada x tolak exponent x equal to 2. Dalam kalkulator kita tak boleh nak cari roots dia sebab dalam kalkulator awak dia cuma boleh cari untuk polinomial. Tapi dekat sini sekarang awak dah ada exponent x tu. Exponent x ada kat situ, so kita tak boleh nak cari root guna kalkulator. Sebab itulah nanti kita akan pakai formula untuk kita cari root question yang macam ni lah. Yang ada exponent, yang ada ln, yang ada trigo, benda-benda macam tu lah yang kita tak boleh nak cari pakai kalkulator. Okay. Tapi kadang-kadang ada je soalan yang awak boleh je cari pakai kalkulator tapi dia suruh juga pakai method ni. Sebab soalan tu dia nak uji awak punya kefahaman untuk method ni lah. Tapi kita tak boleh pakai kalkulator lah. Kalau dia dah cakap by using method topik 3 ni awak memang kena pakai method tu lah. Awak tak boleh pakai kalkulator terus. Nanti terus tak dapat markah. Nanti dapat kosong nanti. Okay, in these cases, numerical methods can help to find the approximate roots for the equations. Okay, to solve f(x) equal to 0, the first approximation of the root can be obtained by change of sign of x and graphical method. Okay, dia ada dua cara kita nak cari approximation. Ini approximation je tau, dia bukan exact root. Yang ni untuk yang first part introduction ni, dia cuma nak ajar awak kita nak cari approximation of the root. Bukan root tu exactly root tu. Dia belum masuk lagi macam mana nak cari nilai sebenar root tu belum masuk lagi untuk first subtopic ni. So untuk cari approximation tu ada dua cara, which is change of sign of f(x) ataupun graphical method. So either two method ni dia akan mention dalam soalan. Kalau dia nak suruh awak guna yang first, dia akan cakap. Kalau dia nak suruh yang kedua, dia akan cakap lah by using graphical method. Macam tu lah. Okay, dalam soalan. Okay, method yang pertama, change of sign. Apa maksud dia? If f(x) is a continuous function on the interval a, b, then, okay, ada satu function, lepas tu ada interval dia akan bagi awak. And then kita nak kena test, ada tak roots lies between the interval? Macam kat sini interval a, b ni lah. Okay,
So kalau ada roots, maksudnya bila you substitute A dalam function itu, okay, dalam function tu, awak akan dapat change dia maybe lebih besar daripada kosong. Dan bila you substitute B, you dapat lebih kecil daripada kosong. So itu kita kata dia ada roots. Maksudnya dia ada different signs whenever you masukkan A or B. Dia tak akan, kalau dia dapat sign yang sama, maksudnya bila you substitute A, you dapat lebih besar daripada kosong. You substitute B pun you dapat lebih besar daripada kosong dan tak ada roots between that interval. Tu maksud dia. Bila ada different signs, baru ada roots lies between that interval lah. Okay, ataupun maybe awak akan dapat FA awak lebih kecil daripada kosong, FB awak yang lebih besar daripada kosong. Okey ke? Semua orang? Okey, madam. Okey, madam. Okey. Kalau ada apa-apa terus bagi tahu sebab saya takut saya tiba-tiba ni je cakap sorang-sorang je. Orang lain semua dah tidur dah. Okey. Therefore, fx has a root between x equal to A and x equal to B. Dia punya syarat senang je. Awak kena ada different sign apabila awak substitute that value. Substitute value pertama dapat negatif, substitute value kedua dapat positif. Then ada root between them. Substitute value pertama dapat positif, substitute value kedua dapat negatif. Then ada root juga. Tapi kalau dua-dua positif, dua-dua negatif, then tak ada root between them. Okay? So contoh example 1, show that the equation x cubed plus x minus 3 has a root lying in the interval 1, 2. Okay, and then hence determine an approximation for the root of equation. Okay, so macam saya kata tadi, awak dah ada ni function awak x cubed plus x minus 3. Okay, so lepas tu dia dah bagi interval. So inilah nombor kita. Nombor yang pertama awak masuk adalah 1. Masukkan 1 dalam ni, kita dapat apa? 1 kuasa 3 tambah 1 tolak 3. Awak dapat berapa? -1. Okey, awak dapat negatif kan? Okey, kalau awak masukkan 2 pula. 2 kuasa 3 tambah 2 tolak 3. Awak dapat berapa? 7. 7. Dapat positif. Okey, awak akan dapat positif. So, nampak F1 awak masuk negatif, F2 masuk dapat positif. So, inilah yang kita kata dia ada roots between them. Sebab satu negatif, satu positif. Itu cara nak proof ada root di antara 1 dan 2. Okey, awak nak salin dulu kan? Okey, ingat step dia dapat yelah, saya nak ni je, saya nak ingatkan je. Okey, ingat step dia. Masukkan nombor pertama dalam function. Okay, lepas tu masukkan nombor kedua dalam function. And then you tengok ada tak different sign? Ada tak change of sign? Kalau sign change means ada root lies between between them between 1 dengan 2 ke, 3 dengan 4 ke, depend on your question. Okay, then boleh? Boleh saya teruskan? Boleh, madam. Okay. Okay, yang soalan B pula dia kata hence determine an approximation for the root of equation. So, bila kita dah tunjuk, okay, kita dah prove yang di antara 1 dan 2 ni ada apa nak panggil? Ada roots, okay? Maksudnya di antara 1 dan 2 ni ada roots yang lies untuk function tu. So untuk approximation dia, awak boleh ambil any value. Ni baca kat remark ni. We can take any value of x as long as it is lies in the interval. Maksudnya, kalau kat sini saya ambil lah x naught tu sama dengan 1.5. Tapi if awak kata awak nak ambil x naught awak is 1.2, 1.1, 1.99, 1.71, tak kisah. As long as dia berada dalam interval 1 dan 2. Jangan ambil 2.1.
Jangan ambil 0.9. Yang tu tak masuk dalam interval. So, tak boleh. Okay? So, kat sini biasanya kita ambil yang tengah-tengah. Lebih selamat. Sebab sekarang ni nanti awak akan guna iteration. Menggunakan approximation root ni. Menggunakan awak punya S-note, awak akan buat iteration sampailah awak dapat the exact roots. Nanti dia adalah step dia. So untuk selamat biasanya kita akan buat di tengah-tengah. Sebab kalau roots tu dia misal kata 1.9. So iteration awak akan, kalau ambil 1.5, iteration awak ke 1.9 tu dia agak pendek berbanding dengan orang yang ambil X-note dia 1.2. 1.2 nanti jalan kerja dia lagi panjang sebab dia nak daripada 1.2 nak pergi ke 1.9. Dia lambat sikit nak dapat. Macam tu lah. So biasanya kita akan ambil tengah-tengah. Dia lebih selamat. Okay? Tapi tak ada masalah pun kalau awak nak ambil yang kecil ke yang besar tu. Saya kata janji dia ada dalam interval 1, 2 tu. Okay, boleh saya teruskan? Boleh madam. Boleh. Okay. Next pula, bila kita ada ni, apa ni nama dia, Trigo. Trigo ingat dalam remark kat bawah, mesti kena pakai radian. Tak boleh pakai ni. Sekejap saya tukar saya punya presentation. Saya nak tunjuk. Calculator saya tak boleh nak tunjuk dua-dua sebab bila saya buka satu calculator, lagi satu calculator Boleh, dia tak boleh keluar. So saya akan tunjuk hari ni satu calculator je lah. Saya tunjuk class Wiz je. Itu je yang boleh keluar. Sebab dia tak boleh keluar dua-dua. Sekejap Okay. So kalau kita nak tukar apa ni radian. Okay, awak akan pakai shift menu. Okay. Kalau pakai class Wiz tadi nampak tak? Saya tekan shift lepas tu menu. Okay, lepas tu ambil angle unit nombor 2. So tukar pada radian. Okay, itu cara sama juga dengan silver. Cuma silver pun sama. Cuma silver nanti dia akan suruh pilih kan. Dia tak keluar macam display dia je berbeza. Tapi awak still lagi tekan shift menu. Shift mode. Shift mode awak punya. Tak, awak punya mode je. Ke tak? Saya dah lupa dah. Mode je. Mode je. Kalau nak cari radian. Dekat mana mode? Dekat menu tu kita dah punya tulis mode. Awak punya kena shift lah. Shift mode lah. Baru keluar setup pun. Baru nampak radian nombor 4. Kalau pakai silver. Okay. So nanti awak masukkan lah. 2. Lepas tu cos. Dan yang pertama negatif 2. Okay. Lepas tu tambah dengan negatif 2 kuasa 3. Dapat negatif 8. And then tambah 2. So awak akan dapat negatif 6.8. Betul? Betul madam. Okay. Lepas tu yang kedua dapat apa? Yang kedua pula. Masukkan negatif 1. 1.08. Okay, 1.08606 kan? Okay, so nampak kita ada different sign kat sini. Sini ada negatif, dekat bawah positif. So bila ada sign change, okay, so kita boleh conclude dia ada roots between x equal to negative 2 and x equal to negative 1. Okay, conclusion ini wajib ditulis. Tapi sebenarnya awak boleh ni tahu. Awak boleh je buat conclusion yang lebih pendek. Dekat sini dia panjang sangat. Kejap saya kena tunjuk pakai ni baru saya boleh conteng. Mana tadi? Kat sini kan. Okay, yang ni kan dia pakai sin f negative 2 less than 0 and so on tu kan. Okay, kat sini awak boleh je cakap ni tak payah. Okay, kita pakai warna ni. Ni tak payah pun tak apa. Awak tulis je nak lagi pendek kan. Sign change. Okay.
Okay, so sign change. Lepas tu terus therefore, tak payahlah panjang-panjang ni. Kita faham je. Kalau awak cakap sign change tu, kita dah faham dah. Dia maksudnya apa. Macam buruk sangat tulisan saya hari ni. Kejap sebab saya punya cara tulis kedudukan saya tak betul ni. Okay, kat sini sign change. Okay. So itu cara nak tulis yang pendek lah. Tak payah awak nak tulis panjang. Okay dah Lepas tu macam tadi jugalah. Sebab daripada negatif 2 sampai negatif 1, di antaranya tu kita ambil sebagai approximation kita. So negatif 2 sampai negatif 1 ambil negatif 1.5. Jangan tersilap pula. Sebab ni negatif. Negatif yang negatif 2 sampai negatif 1 yang tengah-tengah dia negatif 1.5. Okay, dah boleh? Ini first method. Boleh, madam. Okay, kita pergi kepada second method. Okay, second method kita guna graphical method. So, bila cakap pasal graphical method, confirm awak kena lukis graph. So, kat sini graph yang pertama kita akan lukis adalah exponent x. Dan graph kedua adalah negative 2x plus 2. Okay. And then dia kata hence find the interval a less than x less than b where a and b are consecutive positive integers in which the point of intersection lies. Then determine an approximation value. Okay, dekat sini beza pula macam tadi, beza pula daripada tadi. Tadi awak tengok sign change ke tak? Yang ni kena lukis graph. Okay, kita lukis graph yang pertama, exponent x dan negatif 2x tambah 2. So, awak dapat that one lah. Yang merah adalah exponent x. Okay, yang ni exponent x. Dan yang hijau adalah negatif 2x plus 2. Okay, bila kita lukis yang hijau, kita nampak dia akan intercept dekat 1, dekat paksi X ni. So bermaksud sekarang ni awak punya roots, okay, roots untuk equation, dua equation ni dekat sini, dekat dia punya intersection point. Okay, dekat intersection point dia tu. So dekat intersection point ni kalau awak tengok ke bawah ni, okay, tengok ke bawah ni, dia adalah di antara apa ni? Yang saya kesakan ni. Di antara apa dengan apa? Nombor apa dengan apa? 1 0. Itu je yang awak boleh tahu Ni antara 0 sampai 1. Awak tak boleh tahu dia 0 point berapa kat sini. Awak tak boleh nak cakap 0.2 sampai 1 ataupun 0.3 sampai 1 sebab kita tak tahu dia berapa. Tapi confirm dekat sini 0 dan juga dekat akhir ni 1. So, tadi soalan dia yang pertama, dia kata find the interval A less than X less than B. So, sekarang awak dah boleh cakap lah. A awak 0, B awak 1. Sebab dia berada di sini. X note ni. Okay, lepas tu dia suruh awak approximate. Nak approximate sama macam tadi. Sama macam case tadi, which is awak akan ambil je apa-apa nilai between that interval. So kalau kat sini awak akan ambil nilai apa? 0.5. 0.5. Saya kata ambil tengah-tengah selamat. Okay? So kita ambil lah 0.5. Boleh? Maksudnya kalau pakai graphical method, awak kena lukis graph, kena ada 2 graph. Okay, 2 graph. Lepas tu kita kena approximate dekat mana graph itu bersilang. Dekat situlah awak punya roots. Okay, kalau pakai graphical method. Okay, boleh saya continue? Boleh. Okay, so kita tengok next question. Sketch the graph of x square minus 1. Tak sama. Tadi linear, sekarang x square minus 1. So, bila x square minus 1, awak punya graph akan senyum di mana? Dia ada minus 1 kat sini. Senyum kat mana? Dekat Y sama dengan negatif 1. Okay, very good.
Okay, and then 2 eksponen negatif X. Tadi eksponen X, dia naik ke atas. Kalau dia negatif X, eksponen negatif X, dia akan turun. Okay, so kita tengok graf dia. Satu yang tadi kawan awak cakap lah, dia senyum kat negatif 1. Another one, dia akan turun dekat yang merah tu Okay, and then bila awak substitute Y kosong, awak akan dapat 2. Kalau awak substitute X kosong, dia terbalik tu saya rasa. Graf dia salah ni. Cuba kalau kita masukkan X kosong, awak patutnya dapat 2 kan? Betul tak? Awak masukkan X kosong. Patutnya awak dapat 2, betul tak? Ini 2 eksponen kosong. Kan awak dapat 2. Awak dapat 2. So maksudnya graf awak ni salah graf ni. Graf dia patutnya yang merah tu kena tukar. Betul tak saya nak ni? Okay, dekat sini patutnya dia akan pergi. Dia kena langgar 2. Lebih kurang macam tu lah. Dia akan langgar 2. Okay. Maksudnya 2 ni sebenarnya dekat sini. Sebab bila X kosong. X kosong Y 2. Apa saya ni mengarut je kan? Aku ni dah malam-malam buta. Betul lah. X kosong bukannya Y yang kosong. Kalau Y kosong dapat berapa? Y kosong dapat berapa? Maksudnya kosong eksponen negatif X sama dengan kosong. Tak dapat. Kan? Dapat make error kan? Sebab lon kosong tak boleh. Betul lah graf ni. Saya yang mengarut. Dah malam-malam ni kan. Okay, betul graf dia. Okay, dia dapat macam tu. Okay. So sekarang, dekat dalam soalan tu, dia nak suruh awak cari approximation untuk roots tu. Okay. Masalah kita kat sini adalah awak punya ni, kawasan dekat sini, dia tak ada tutup ni. Nampak tak? Dia tak bertutup. So, berapa agak-agak kita nak letak untuk yang dekat sini ni? Tengok dia keluar jawapan pula. Dia tak tertutup. Macam tadi kan dia tertutup kan. So, kita bolehlah agak-agak situ dia tak boleh lebih daripada 2 ataupun 1. Tapi yang ni dia tak tertutup. So, kalau dalam jawapan dia, sebab saya dah keluarkan tadi kan. Dia kata 2. Kenapa 2? Kenapa bukan 10? Kenapa bukan 3? Kenapa bukan 5? Kenapa 2? Sebab paling dekat dengan 1. Sebab paling dekat dengan 1. Betul lah. Jawapan kawan awak tu sangat logik lah. Sebab bila kita nak cari roots tu, kita mesti ada interval tu yang dekat tau. Jangan ambil jauh sangat. Bila jauh sangat nanti susah lah kita nak iterate tu kan. Takkanlah daripada 1 interval dia sampai 100. Berapa puluh kali pula nanti awak nak kena iterate. Kalau misal kata dia punya roots adalah 99. Kalau awak ambil tengah-tengah pun 50. Berapa banyak kali nanti awak nak iterate sampai 99. So memang biasanya kalau soalan numerical method, interval tu mesti dekat, maksudnya dia memang satu je. Dia punya jarak dia memang 1 unit sahaja. Kalau 1, 2. Kalau 3, 4. Kalau 9, 10. Dia tak akan lebih daripada tu. Ataupun dia akan bagi point 1.5 sampai 2.5. Ataupun 3.5 sampai 4.5. Ataupun 3.5 sampai 4 pun ada juga. Depend on question. Okay, dia tak akan pergi jauh lah. So kat sini, kalau daripada 1 sampai 2, so macam biasalah approximation awak yang first akan ambil 1.5. Ambil yang tengah-tengah. Okey ke? Ada orang nak tanya soalan? Ada orang nak tanya soalan? Tak ada? Tak ada, madam. Okey, kita teruskan dengan graphical lagi satu. Tapi yang ni saya buat secara cepat je Okey, sebab apa saya nak buat soalan ni? Sebab sekarang ni tadi
Okay, soalan yang sebelum ni tadi, example 4, example 3, dia memang bagi awak dua function. Dia bagi awak function y sama dengan apa. Lepas tu function yang kedua, y sama dengan apa. Tapi soalan ni beza dia, dia bagi satu function sahaja. So bila awak dapat soalan yang begini, awak sendiri yang perlu amend function tu jadi dua function. Okay, kita akan separatekan dia menjadi dua function. Okay, macam ni. Daripada x, exponent x equal to 1, kita akan apa saya kata, saya akan jadikan dia dua function jadi macam ni. X dengan 1 over exponent x. Okay, ni 1 over exponent x. So, function awak yang pertama adalah yang ini. Function awak yang kedua adalah yang sebelah kanan. So, maksudnya awak akan ubah dia menjadi kiri dan kanan. Dan function pertama adalah kiri, function kedua adalah kanan. Kenapa kita buat macam tu? Sebab graf x, exponent x tak ada dalam syllabus kita. Kita tak reti nak lukis graf x, exponent x tu. Kalau awak ada Desmos boleh bawa dalam exam tak apa, tak ada masalah. Tapi masalahnya tak boleh kan? So, kita kena pecahkan dia menjadi function yang awak reti nak lukis. Tapi jangan cakap dengan saya awak tak ingat nak lukis function. Ini awak belajar masa bab 5 semester 1. Sepatutnya ingat lagi lah. So, itulah awak punya function. Satu x, satu lagi exponent negative x, and then buat je graf macam biasa dan cari approximation dia. Okey ke? Okay, madam. Okay, madam. Saya tunjuk sepintas. Saya tunjuk sepintas lalu. Awak lukis graf x, graf exponent negative x macam tu, and then awak dapatlah S note dekat situ. Sebab dia dekat dengan kosong, S note awak dekat dengan kosong, so maksudnya dekat sini tu satu lah. Okay, dia mesti yang dekat dengan kosong. So antara kosong sampai satu, awak punya S note akan jadi 0.5. Okay, ini just introduction. Kita akan masuk kepada Newton-Raphson method yang second subtopic. Okay, so dekat sini baru kita akan cari the exact roots awak nak cari tu. Dekat berapa nilai dia. Tadi kita baru cari approximation. Sekejap, yang ni saya kena tunjuk calculator. Okay, so Newton-Raphson method ni, awak kena guna formula ini. Ini memang tetap. Okay, maksudnya ni X, nilai X. Lepas tu tolak dengan, awak masukkan nilai X awak dekat function yang diberi dalam soalan. Dan bahagikan dengan awak masukkan nilai X awak di dalam function yang telah awak differentiate. Maksudnya sekarang awak kena pakai segala skill awak differentiation tu akan digunakan di sinilah. Kalau salah differentiate habislah sampai bawah. Memang tak akan dapatlah roots tu. Okay. So, step dia. Sekejap Okay, mula-mula sebab apa kita belajar benda tadi? Sebab step yang pertama adalah kita perlu tahu macam mana nak approximate X note tu. Okay, so first kita akan pakailah apa yang kita dah belajar tadi. Okay, yang kedua kita differentiate Fx untuk dapatkan F prime X. Okay, lepas tu yang ketiga kita akan guna Newton-Raphson formula ni repeatedly until the answer was satisfied. Okay, until the answer was satisfied ni maksud dia bila awak dah dapat nilai yang repeat sama. Okay, repeat dia sama sebanyak 2 kali. Maksudnya awak dapat repeat. Sekejap Dah dapat je repeat nilai yang sama. So nanti kita akan berhenti. So sini same value repeat 2 times. Inilah sebenarnya. Okay, yang kita nak. Selagi dia belum repeat, selagi tu awak kena calculate sampailah awak dapat jawapan. Okay.
Okay, kita tengok contoh. Belum contoh lagi. Okay, yang ini cara dia ada tulis dekat dalam awak punya nota. Kalau awak pakai silver ataupun ClassWiz pun sama je. Silver dengan ClassWiz. Okay, step dia, mula kita clear lah dulu memory kita. Okay, shift clear. Oh, ini basic lah. Okay, insert the expression. Lepas tu press, calculate, insert X node value. Okay, press equal to get X1. Maksudnya ini adalah first iteration awak menggunakan formula yang X tolak F, X over F prime tu. Okay, lepas tu kita press lagi calculate and then equal sign untuk dapatkan X2. Dan repeat step tu sampai awak dapat macam yang saya kata tadi lah. Value awak berulang sebanyak 2 kali. Lepas tu then stop. Itulah awak punya roots. Okay, boleh? Jadi tak akan kira bersama-sama. Tengok contoh dulu Okay, use Newton-Raphson method to find the real root of the equation. Correct to 4 decimal places. Start with the initial value. Okay, sekarang dekat sini soalan ni dia dah bagi tahu awak punya X node adalah negatif 0.5. Okay, so kita tak perlu lagi buat yang tadi kita belajar. Yang awak nak cari dia punya approximate roots tu. Tak perlu lagi sebab dia dah bagi. Kalau dia tak bagi dan awak kena buat lah. Ada nak tanya soalan ke? Tak. Dia butang CLR kat mana? Butang clear dekat ni lah, shift. Lepas tu nombor 9. Lepas tu tekan 3. Lepas tu equal. Lepas tu equal lagi. Lepas tu nanti di clear. Okey, dapat. Okay. Kejap. Tadi soalan saya. Okay, ni 2x cube minus 5x tolak 1. Okay, tadi first dia kata awak kena differentiate. Differentiate dapat apa? Differentiate dapat apa? Of x squared minus 5. Okay. 6x square minus 5. Okay, so inilah awak punya function untuk differentiate. Okay, so sekarang ni awak punya x node adalah tadi dia kata 0.5. Okay, so 0.5 kita kena masukkan dekat sini. Okay, dekat x node ni. So saya akan mulakan macam ni awak tekan macam ni, alpha, tekan kurungan ni. Ni x, sebab atas dia x. Nanti keluarlah x awak. Okay, tolak dengan awak buat simbol ini. Sebab awak ada fxn over f prime. Okay, so yang atas awak akan letak function ini. 2x cube tu. 2 alpha x cube. Cube dekat atas ni. Atas x square. Okay, so you kena shift lah. Shift. Kejap. Saya punya alpha tu tak tertekan tadi. Alpha x. Okay, shift x square. Dapatlah x cube awak. Tolak 5 alpha x. Okay. And then tolak 1 yang fx atas. Yang dekat bawah, letak function yang telah di-differentiate. Okay. So, 6 alpha x square minus 5. Jangan tekan equal Jangan. Jangan tekan equal dulu. Okay dah. Semua orang dah tekan awak punya function? Dah, madam. Okay. Sekarang tekan calculate ni. CALC. CALC. Okay, dia tanya. X awak nak berapa? Ambil yang dari persoalan. Negatif 0.5. And then tekan equal. Equal lagi sekali. Baru awak dapat nilai. Nampak? Negatif 1/7. Okay. So, kejap. Saya tunjuk kat sini. Negatif 1/7. Apa? Balik semula tekan apa? Tekan yang mana? Kau nak tanya yang mana satu ni? Calculate ni. Masukkan X. Masukkan. Tekan calculate lah. Tekan calculate.
Lepas tu nanti dia tanya awak X sama dengan berapa. So awak tekan negatif 0.5. Lepas tu tekan equal 2 kali. 1 kali, 2 kali. Baru dia keluar ni. Kalau awak nak dalam perpuluhan, tekan S, D yang bawah ni. Kalau nak desimal, tekan ni yang bawah tu. So dapatlah yang macam dalam slide saya. Okey. Kat sini saya nak tekankan satu benda. Baca tadi soalan awak. Okey. Soalan awak kata dia nak berapa titik perpuluhan? 4. Okey. 4 titik Empat. perpuluhan. Okey. So, dekat dalam jawapan ini. Okey, ini mesti lebih daripada 4. Tapi jangan ambil lebih sangat. Okey. Sebab kita nak tengok dia punya repeated value tu 2 times tu yang 2 kali repeat tu kan. So awak akan ambil lebihkan 1 titik perpuluhan dari soalan. Okey, so saya tambah sikit kat sini. Sekejap. Jadi okey, kat sini lebihkan 1 decimal place dari soalan. Okey. So kalau soalan nak berapa tadi? 4, awak bagi 5. Jangan bagi kurang. Kurang memang terus tak dapat markah. Sama pun tak dapat markah. Dia mesti kena lebih. Dan lagi satu. Ini semua ni wajib ditulis sehingga awak dapat kira sehingga awak stop. Ni semua kena tulis. Kalau tak nanti dalam exam tak dapat markah. Ingat So tengok yang kedua pula. Yang kedua, okay, kita nak cari iteration yang kedua. Okay, iteration kita yang kedua pula. Saya ni salah tekan pula dah. Saya nak tukar reading mode. Okay. Ni tadi awak dah dapat ni. Biarkan je daripada kalkulator awak tahu. Okay, lepas tu nanti awak tekan balik. CALC. Okay, CALC. Tekan CALC. Nanti dia tanya X sama dengan berapa kan? So awak tekan A and S kat bawah ni. Jangan call rajin nak masukkan nilai ni. Nanti takut salah masuk. Okay, tekan je. Dia sama dengan answer. Maksudnya answer yang tadi. So nanti awak tekan equal. Tekan equal sekali lagi. Okay. Barulah awak dapat second iteration punya value. Okay. 0.20263. Dapat macam ni. Nampak? Ini yang saya kata tadi ni. Ni yang saya bulat merah ni kena setiap kali ni awak kena salin balik dengan macam ni. Maksudnya nanti nilai X tu awak kena ganti dengan nilai yang ada dekat sini. Memang meleceh sikit lah. Kena banyak kali awak salin tu. Tapi terpaksalah untuk dapat markah penuh. Kalau tak nanti memang tak dapat markah penuh dalam exam. Okay, sebab format marking dia macam tu. Okay, boleh? Semua orang dapat ke 0.20263 tu? Okay. Ada orang nak tanya soalan? Dia nak tekan sampai mana? Itulah. Ni kita belum lagi dapat repeated ni kan? Ni lain ni lah. Nilai lain sangat lah. 0.14, 0.20. Tak boleh. Tak boleh stop lagi. So, kita pergi lagi. Calculate. Lepas tu tekan answer. Tekan equal. Tekan equal lagi. Dekat sini awak dapat 0.2033. Allah. Saya dah tepi belakang pula dah. Sekejap Okay. So, nanti awak akan dapat ini. Yang X3 ni, dalam saya punya solution ni salah. Tak boleh buat macam ni. Okay. Kejap. Saya note. Sekarang ada pula yang buat macam ni. Ni salah ni. Ni tak boleh. Okay, tak boleh macam ni. Awak kena buat macam ni. Ni salin semua ni balik. Masukkan nilai yang baru. Ni masuk dekat sini. Masuk dekat sini. Masuk dekat sini. Masuk dekat sini. Barulah nanti samakan dengan benda ni. Okay. Ingat salin balik benda tu. Okay. Lepas tu.
kita tengok kat sini. Okay, kejap. Okay, kalau awak tengok kat sini, still lagi belum repeat. Sebab kita nak exactly repeat tau. Ni 20263. Dekat sini 20336. So awak kena buat lagi sekali. So sama lah juga. Awak calculate. Lepas tu awak answer. Lepas tu equal. So nanti dia keluar benda ni. Salin lah benda tu. Allah. Saya asyik tekan benda ni je. Kenapa lah? Calculate. Answer. Equal. Okay. So nanti. Nampak kat sini yang X4 ni. Awak tengok dia exactly sama. Semua nombor sama. Barulah boleh stop. Tapi ingat, bila awak nak stop, ikut kehendak soalan. So, kehendak soalan nak 4 decimal places. So, kena bagi sampai 4 sahaja. Jangan bagi 336 pula kat belakang ni. Nanti salah. Dia nak 4 decimal places je. Tapi dalam jalan kerja, mesti lebih daripada 4. Okay? Dah, semua orang dapat tak nilai tu? Dapat, Nida. Okay, jangan lupa saya kata ni awak salin balik. Awak dalam nota awak jangan buat macam saya punya ni, salah Okay, salin balik semua ni yang paling panjang ni. Okay, then. Lepas tu, kita pergi kepada example 6. Dah 8.45, okay tak apa. Ini memang lagi beberapa example je. Okay, untuk ini, show that the equation, okay nampak ni soalan ni dah lain sikit. Dia dah up sikit level. 2x sama dengan 3 ln x tambah 1 has a root in the interval 1, 2. Kita kena show dia ada roots di antara 1 and 2. Ni yang awak akan pakai skill yang kita dah belajar first tadi. Okay, so kita akan substitute 1, lepas tu kita substitute 2. Yang ni memula dia ni dululah. Daripada 2x equal to 3 ln x tambah 1, awak jadikan dia function yang equate to 0. Itu memang wajib ni step ni wajib buat. Kalau dia tak equate to 0, function yang awak dapat tak equate to 0, so kita kena wajib equatekan dia kepada 0. Barulah kita boleh substitute nilai. So masukkan 1, dapat apa? Masuk 1. Dua tolak 3 ln 2. Dapat negatif. Saya dapat negatif. Negatif 0.039. 4. Kan? Okay, kalau kita masukkan 2 pula, awak akan dapat 4 tolak 3 ln 3. So dekat sini patutnya awak dapat 0.704. Okay? So dapat that one. Nampak ada change sign kat situ. Satu negatif, satu positif. So sign change. Okay, macam saya kata tadi awak boleh ubah ni. Sign change. Therefore, fx has a root in the interval 1 until 2. Tukar ayat tak apa. Jangan terus tak tulis. Terus tak tulis benda ni, sama juga tak dapat markah penuh. Dia akan tolak markah. Okay, ingat. Tukar ayat, sign change tak apa. Jangan tak tulis langsung Biasa budak biasa malas nak tulis benda yang panjang macam ni. Okay, dah. Boleh saya teruskan? Boleh, Nida. Okay, sekarang Boleh, kita nak Nida. masuk cara pula. Kita nak iterate. Okay, so saya punya fx tadi, ini wajib saya kata tadi mesti equate to 0. Jangan tak equate to 0. Maksudnya kena pindahkan dia lah kalau dia bukan equate to 0. Okay, awak kena differentiate. Differentiate dapat apa? Dua tolak 3 per x tambah 1. Okay, very good. Okay, 2 tolak 3 per x tambah 1. Okay, so tadi kita kata dia ada roots di antara 1 sampai 2. Okay, dia tak bagi tahu awak x node awak berapa. So kat sini awak yang kena pilih. Okay, kalau biasa saya kata 1.5, tapi maybe lah awak kata awak nak ambil 1.2, 1.3 pun tak kisah. Okay, so dalam soalan ni saya ubah sikit, saya tak ambil 1.5, saya ambil 1.3. Tak ada masalah. Kalau awak nak ambil 1.9 pun tak ada masalah. Okay,
Tapi iteration kita nanti berbeza lah. Berapa nilai iteration kita tu bergantunglah pada dekat ataupun tidak awak punya S node dengan roots awak. Lagi dekat awak pilih S node, lagi singkat jalan kerja awak. Itu je. Okay. So kita masukkan function. Okay. Alpha X. Ini memang yang pertama. Tolak pun confirm memang always tolak. Masukkan fx. 2 alpha x tolak 3 ln. Buat kurungan. Dah ada kurungan. Alpha x plus 1. Okay. Pergi ke bahagian bawah. 2 tolak 3 letak per alpha x tambah 1. Okay, inilah awak punya formula untuk iterate. Dah dapat formula untuk iterate, tekan calculate. Okay, x sama dengan berapa? Tekan 1.3. Sebab saya yang pilih Kalau awak nak pilih 1.5 tak ada masalah ikut awak. Tapi nanti jawapan kita akan berbeza lah. Okay, so saya tekan equal 2 kali. Dapatlah iteration yang pertama. 1.1544. Okay, itu iteration saya yang pertama. Okay, bagi saya jawapan untuk iteration yang kedua. Tekan calculate, tekan answer, tekan equal. 1.1449. Okay, very good. Ingat kena bagi lebih daripada soalan minta. Soalan minta 4 decimal places. Dalam jawapan mesti lebih. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, at least 5 lah. Tapi jangan lebih sangat. Nanti pening nanti awak nak cari yang repeated tu. Repeated 2 kali tu. Kau tak sama-sama kau. Okay. So, yang ketiga still lagi tak sama. Sebab sini 1.1544. Yang ni 1.144. So, kita kena iterate lagi. So, iterate lagi. Awak akan dapat sepatutnya ni. Betul? Betul. Okay. Okay, tapi still lagi tak sama. Sebab sini 03, yang ni 09. Kita jadi, apa orang panggil tu? Perfectionist. Dia mesti kena sama. Sama betul baru awak boleh stop. So, iterate lagi. Calculate, answer. Answer equal. Sorry. Okay, dapat sama tak? Patutnya dapat sama. Okay, dapat sama Okay, bila dah dapat sama baru boleh stop. Dan itulah awak punya roots. Okay, ataupun solution. Ingat ini pun kena tulis tau. Roots awak apa. Jangan stop sampai sini lepas tu tak ada conclusion. Tak boleh juga. Yang ni pun kena tulis. Yang ni pun macam tadilah. Tak boleh buat macam ni. Kita kena tulis habis-habis macam yang ni. Yang panjang-panjang ni. Copy paste lah daripada atas ni. Tapi dalam exam tak boleh copy paste. Terpaksa lah awak salin balik panjang-panjang ni. Okay? Okay, boleh saya teruskan? Saya nak bagi sikit je untuk yang example 7 dan example exercise. Lepas tu dah. Dah, boleh saya teruskan? Boleh, madam. Okay, example 7 ni saya kena bagi tahu sebab apa? Sebab dekat sini dia terkontang-kanting je awak punya function ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba je cube root of 7. X tak ada, apa tak ada. So macam mana kita nak iterate? Tak ada X macam mana nak iterate? Bila awak differentiate awak akan dapat kosong. So tak boleh. Okay? So sekarang apa kita kena buat? Kalau function yang tak ada X pula, awak kena munculkan X. Awak sendiri munculkan dia. So X awak equate dengan function dalam soalan tadi. Bila kita dah munculkan X, kita dapat this one. Tapi function kita tak equate to 0 pula. Tu pun satu masalah juga. Tak boleh juga. So kita akan pindahkan dia. Okay, supaya dia dapat equate to 0. So saya pindahkan melalui saya kuasakan 3 dulu. Ini. Kuasakan 3. Dan saya bawa 7 ke sebelah kiri. Okay, so dapatlah X cube tolak 7. So inilah fx awak. Dan awak akan carilah f prime x and then awak buatlah iteration awak. Okay, yang ni awak buat sendiri sebab kita nak mengejar masa. Memang boleh let X center je?
Ya, memang kena Lex. Kalau tak ada kalau tak ada X dalam soalan. Kalau ada jangan pula kau let. Kalau dah ada tak payah. Macam sebelum-sebelum ni semua dah ada kan. Yang ni tak ada kan. Awak kena let. Kalau tak nanti bila awak differentiate awak dapat kosong. Nanti awak tak boleh buat iteration. Okay, so kat sini nanti awak try buat. Patutnya jawapan awak akan dapat 1.9129. Okay? Ni nanti tengok daripada video lah. 1.9129 sepatutnya awak dapat. Okay. Saya pergi kepada exercise 2. Yang ini sebabnya saya nak bagi tahu ni dah ada X. Tak perlu awak nak letak X sama dengan apa tadi tu. Tak perlu munculkan. Ni dah ada. Dan dia dah di-equate dengan 0. Cuma satu benda yang kita kena ingat kat sini. Awak kena pakai mode radian. Tu je nak kena bagi tahu. Ni. Nak pula. Okay, kat sini awak punya mode radian. Okay, masukkan formula semua sama je. Okay, so nanti awak akan dapat, dia dah tulis pun kat situ. X measured by in radian. Lepas tu kena ingat lah ni, 3 significant figure, bukan 3 decimal places. Okay? 3 significant figure, kalau awak dapat 3.21, ini 3 significant figure. Tapi kalau awak dapat 0.32, ini bukan 3 significant figure. Awak kena dapat 0.322 dan baru jadi 3 significant figure. Tu beza dia, 3 significant figure tu. Awak punya nombor bererti kat depan tu, kosong ke ataupun bukan. Kalau kosong, dia tak dikira bererti. So, yang ni baru 3 significant figure. So kalau ikut soalan ni sepatutnya dalam awak punya working kena sampai 4 significant figure lah. Okay, yang ni tadi sebab soalan dia tak bagi awak approximation X. Dia cuma cakap, dia kata show that the root between X equal to 1 and X equal to 2. So macam tadilah masukkan 1, masukkan 2. Okay, lepas tu ada root sebab ada sign change kat situ. And then masuk fx, masuk f prime x. Okay, so tengok kat sini Kat sini dia ambil 0.7. Ni dia ambil lebih daripada 4 significant figure ni. Kalau 4 significant figure, dia sampai sini je. 1, 2, 3, 4. Dah cukup dah. Tapi kat sini awak kena jadikan dia 2.077. Jangan salin 6. Dia kena dibundakan. Sebab kat sini 5. Okay, ni kalau 4 significant figure. Yang dibagi ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagi saja lebih daripada 4 significant figure. Yang ni pun sama. So nanti jawapan akhir dapat ni. 3 significant figure nampak ni. Sebab dia 1.89. Tapi disebabkan 5 bila kita bunda. Sini dapat 10 kosong letak sini. So dapatlah 1.90. So inilah 3 significant figure. Jangan ambil 1.895, salah lah. Itu 3 decimal places. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Lagi 3 minit pukul 9. Nanti kita belajar trapezoidal rule pada hari Ahad. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum saya end our class? Tak ada. Okay, saya nak bagi message message kasih sayang dekat K3T9 sebab disebabkan saya jumpa awak pukul 8 hari Ahad. So silalah buat tutorial 3 ya. Tutorial 3 sampai nombor 7. Okay, thank you class. Bye-bye. Thank you, madam. Bagus. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, 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 madam. Ngada ni. Thank you, madam. Good night. Okay, good night. Thank you, madam. Thank you, Welcome.